Hai belajar SRT, apa khabar? Okey, di video yang lepas Cikgu Wen telah pun buat video ulang kaji tentang pakaian. So, untuk video ini kita akan menjurus kepada tajuk jahitan. Are you ready? Sila sediakan kertas dan pen. Kita mula sekarang. Baik belajar, kita tengok tajuk jahitan. Sebenarnya kamu belajar SRT ni memang kita dah laksanakan kerja projek jahitan SPM, betul? Dan tajuk SPM sebenarnya diselang-seling. 1 tahun buat blouse, 1 tahun buat rompi. So, batch kamu buat apa hari itu? Okey. So, tak kiralah kamu batch yang buat blouse ataupun buat rompi, kamu mesti tahu proses jahitan. Okey. So, kita lihat dulu yang pertama. Okey, mesti ada garis leher lah. So, untuk blouse, okey, biasa yang dibuat ialah garis leher berbentuk U. Okey, kemudian rompi pula ialah garis leher berbentuk V bahagian sini. So, ingat yang pertama ini ialah proses jahitannya garis leher. Kemudian untuk blouse kena jahit lengan. Okey, dan jenis lengan ini ialah lengan padanan rata. Manakala untuk rompi tak ada lengan kan, tapi kena jahit pelah berlapik dan juga hiasan butang ini. Okey, kancing. Sama ada nak guna butang boleh zip, ribbon atau velcro. Okey, supaya menyenangkanlah. Okey, buka atau tutup pelah pelapik tersebut. So, cara-cara itu kita namakan dia kancing. Okey. Kemudian kita lihat proses yang seterusnya, ada juga kita jahit lisu. Dan biasa lisu pemandan ini kita jahit di bahagian belakang, fabric belakang tu. So, okey, seterusnya kita ada proses jahitan iaitu klaim pelah kangkung. Klaim ialah satu cara mencantumkan dua fabrik lah. So, klaim pelah kangkung digunakan untuk cantum fabrik hadapan blouse dan juga fabrik belakang blouse. Sama juga untuk rompi. Ada klaim pelah kangkung juga. Okey, di mana cantumkan fabrik depan dengan fabrik belakang. Dan bila you cantum, sebenarnya bila cantum jahit kan, lepas tu dia buka mesti sama lebar. So, itulah macam kangkung sayur kangkung tu kan belah dua. Macam tu. So, dapat nama tersebut lah, klaim pelah kangkung. Sebenarnya di pasaran ada juga jenis-jenis klaim lain, tapi dalam proses jahitan untuk tahap kamu, kita ajar teknik klaim pelah kangkung. Okey, seterusnya ada juga yang ini. Masih ingat tak? Selepas kita dah siap jahit, kita kena menyudah tepi. Okey, kita akan guna satu teknik di mana kain tu kita lipat ke dalam. Apa nama proses tu, masih ingat tak? Okey, di bahagian sini namanya kelepek. Tolong ingat, kelepek ialah satu proses di mana buat lipatan fabrik, okey, hujung fabrik sebagai satu langkah penyudah tepi dan kita silang pangkah. So, selain blouse ada kelepek, kita tengok rompi pun ada kelepek. Dan kelepek ni kalau kita buat bentuk lengkung tu, kita namakan dia kelepek melengkung lah. Of course, kalau kita buat lurus, lebih senang nak jahit kan? So, itu ialah kelepek lurus. Okey, sudah imbas kembali tak apa proses yang you telah lalui? Okey, semasa jalankan kerja projek SPM? Okey, right. So, ini juga kelepek. Okey, masa you jahit, kerja projek SPM hari itu, kamu sebenarnya ambil ukuran, betul? Dan soalan SPM mungkin tanya you, bagi tahu, okey, sila nyatakan, okey, bahagian mana yang kena ambil ukuran untuk siapkan blouse atau siapkan rompi. So, apa jawapan kamu? Kamu imbas kembali. Yes, kita ambil ukuran leher, bahu, bidang hadapan, bidang belakang, dada, okey, ukuran lilit pinggang, punggung dan juga lambung baju dan lambung lengan. Masih ingat? Kalau you nak tengok balik cara mengambil ukuran, of course you boleh rujuk buku teks lah. Tapi di sini cikgu nak utamakan, okey, nak bagi tahu kamu boleh ingat 3 bahagian yang paling utama iaitu ukur lilit dada, pinggang dan punggung lah. Okey, itu yang paling basic bahan utama. Okey, yang perlu kita ambil ukurannya semasa nak buat pola. So, kalau masa exam biasa soalan ni keluar di bahagian A kan, minta you jelaskan atau nyatakan, kamu hanya tulis inilah. Okey, dada, pinggang, punggung. Okey, kalau you ingat bahagian lain, of course you boleh tulis. Cuma di sini bagi tahu kamu, dada, pinggang, punggung tu sebab kita ukur lilit satu padan dan kertas pola tu sebenarnya kita buat 1/4 tau. Okey, dia punya size 1/4 body. Jadi,
bila you dah ambil ukuran lilit dada tersebut, kena bagi 4. Okey. Untuk bahu pula, kita ambil macam dari kiri ke kanan bahu tu kan. So, bila nak siap pola, okey, kita hanya bahagi 2 sudah cukup. Okey, so ingat ukuran bahu kena bahagi 2. Ukuran untuk pidang hadapan dan pidang belakang kena bahagi 2 juga. Okey, manakala untuk leher kena bahagi 6. So, kalau masa exam tanya, you boleh jawablah. Okey. So, kita lihat selain tu kita kena kenal pasti nama dan fungsi kalau boleh. Okey, alatan mendraft pola. Okey, pola ialah kertas design. So, 4 alatan ni saya harap you hafalkan nama dan tepat tulisan ejaannya. So, yang pertama ialah pita ukur. Jangan tertulis pita pengukur. Boleh? Pita ukur. Kemudian pembaris lengkung. Okey, pembaris sesiku. You tak boleh salah tulis sesiku L, itu tak boleh dapat markah. Nama mesti tepat. Pembaris sesiku dan satu lagi pembaris lurus. So, kalau masa exam minta you tuliskan fungsinya, kamu boleh mula dengan perkataan untuk. Di mana pita ukur digunakan untuk. Kamu tulis untuk apa? Okey, untuk mengambil ukuran padan. Okey, macam tu je. Tulis secara ringkas. So, kamu boleh cari sendiri fungsinya dan tokoh tambah dalam nota infografik inilah. Okey, so sekarang kita terus pergi ke pola. Pola, masih ingat tak masa kita buat kerja projek SPM? Masih fresh dalam ingatan tak? Okey, jadi kita tengok ini. Okey, tajuk yang penting yang sentiasa keluar dalam exam iaitu pola dan tanda pola. Tadi cikgu dah bagi tahu pola ialah kertas design kan. Okey, yang kertas pola inilah yang kita akan gunakan untuk gunting fabric dan kita akan jahit ikut design kita. So, untuk tanda pola mesti you tahu dia punya maksud lah. Okey, so kita mula dengan yang atas ni. Tapi sekarang cikgu nak kamu bezakan. Okey, pola ini saya ada label GTB dan GTH. Kenapa macam ni? B for belakang, H for hadapan. So, GT maksudnya garis tengah. So, garis tengah belakang ialah GTB. Garis tengah hadapan ialah GTH. So, macam mana you nak bezakan dua pola ini? Mana satu belakang, mana satu hadapan? Kamu lihat ini. Kamu lihat bahagian garis leher tu. Kalau dia cetek sedikit, dia ialah pola belakang. Manakala kalau dia dalam sedikit, itu ialah hadapan. So, masa you nak labelkan GTB ke GTH, kamu tengok garis lehernya. Boleh faham? Okey, so seterusnya cikgu nak kamu lihat, sentiasa kamu ditanya tentang 3 bulatan kecil ini. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tanda lipatan. Okey. Okey, kemudian di atas sekali ada yang garisan putus-putus itu. Sebenarnya garisan itu digunakan semasa kita nak jahit. Nama dia ialah garis pemadat. Saya ulang, garis pemadat. Jangan tertulis garisan pemadan. Okey, walaupun dia tambah AN di situ tak salah sebab ini fakta. Boleh? Okey, so kalau masa exam suruh you lukis garis pemadan di pola hadapan tu. Macam mana you nak lukis? Kamu hanya lukis putus-putus. Okey, hujung ke hujung macam ni lah. Okey, ingat ini ialah garis pemadan. Masa exam mungkin suruh you label, lakarkan. You lakarkan je lah. Okey, dia punya jarak agak-agak. Okey, seterusnya kita tengok. Tanda lipatan. Kalau masa exam suruh you lukis tanda lipatan di pola, boleh ke? Dia ada syarat dia. 2 bulatan mesti sebaris. Dan satu lagi di tengah-tengah antara 2 itu. Macam ini. Baru tepat. Okey? 2 tu mesti sebaris dulu. Baru di tengah-tengah tu lukis satu lagi bulatan. Itu tanda lipatan. Ataupun you nak lukis macam ni. 2 anak panah dan disambung. Ini pun maksudnya tanda lipatan. Faham? Tanda lipatan ni sangat penting semasa kita nak susun pola. Dia mesti sandar betul-betul pada lipatan kain supaya masa kita gunting, dia buka kain tersebut akan jadi sehelai. Okey, yang seimbang kiri kanannya. So, tanda lipatan penting. Kemudian kita lihat satu lagi ini. Yang panjang-panjang anak panah ada hujung-hujung tu ialah irah lurus. Okey, di mana kita nak susun, okey,
kertas pola ni mesti tepat pada ira lurus supaya dia betul lah, tepat. Masa kita nak jemur pakaian tersebut, dia ikut daya tarikan graviti. Okay, so baju kamu lebih tegur sikit. Kalau you lawan ira lurus, bila you dah siap jahit, boleh pakai pakaian tersebut, tapi bila you jemur, dia lawan daya graviti bumi tu, mungkin senang koyak lah macam tu. Okay, kemudian kita tengok, kalau suruh you lukis, boleh tak? Ya, lukis sahaja. Satu garis lurus menegak ke bawah, kemudian hujung ke hujung tambah anak panah. Senang kan? Yes. Okay, saya harap you boleh tepat pada saat ditanya masa exam. Seterusnya ada satu lagi, lisu pemadan. Boleh tak you bagi tahu saya mana satu? Pandai. Lisu pemadan ialah yang bentuk diamond shape ni. Kalau masa exam suruh you lukis, anda boleh lukis di bahagian garis pinggang. You ambil garis pinggang. Lepas tu agak-agak mercutada. Okay, di mana? So, itu ialah garisan tu, dia di titik tengah antara garis pinggang melintang tu dengan garis mercutada tu. You akan dapat simbol tambah macam tu, kemudian you buatlah diamond shape macam tu. Ini ialah lisu pemadan. Okay, so untuk yang bahagian bawah, you nampak tak? Dua-dua ialah GTH. Kenapa dua-dua GTH garis tengah hadapan? You lihat dia punya garis leher lah. Dua-dua ialah dalam setiket, dia bukan garis leher yang cetek. So, dua-dua ini ialah garis, ialah fabric hadapan, kertas pola hadapan untuk rompi. Sama ada nak buat rompi U-shape garis lehernya ataupun V-shape garis lehernya. Boleh faham? Okey, untuk yang bawah tu, garis putus-putus? Yes, itu garis pemadan. Okey, harap you dah faham maksud tanda pola. Dan kalau disuruh lakar, anda tak boleh yakin lukis. Okey, seterus kita tengok yang ini. Masa exam mungkin tanya juga. Okey, boleh tak kamu lukis balik pola tersebut di fabric? So, dalam gambar segi 4 ni, dia ada label SL dan SD. SL maksudnya sebelah luar, SD maksudnya sebelah dalam. Okey, so bila dia lipat, nampak tak di belakang kiri ni, dia macam ada lipatan. So, kalau you nak lukis pola di situ, kamu kena patuhi dia punya tanda lipatan. Itu ialah kata kunci, bahagian yang utama. Menentukan you nak susun pola macam ini atau macam ini. So, sekarang you pilihlah atas betul atau bawah yang betul. Yes, atas betul. Sebab tanda lipatan tu mesti tepat pada lipatan fabric. Nampak tak? Kalau you ikut yang bawah ini, you gunting keluar, dia akan jadi dua keping fabric. Okey, kalau yang betul ini, yang sebelah kiri atas ini, ialah bila you siap gunting, dia buka akan jadi sehelai fabric yang kiri kanan dia seimbang. So, hati-hati masa exam suruh you lukis tepat pada arahnya. Okey, kemudian kita tengok peraturan menyusun atur pola. Ini soalan kegemaran peperiksaan. Boleh tak you bagi tahu saya? Okey, semasa menyusun atur pola ini, sebenarnya banyak peraturan. You rujuk buku teks lebih kurang 7 hingga 8 macam tu. Tapi di sini cikgu nak kamu hafal 3 sajalah, sebab otak kita tak boleh hafal banyak sangat kan. Kita hafal at least 3 yang paling utama. Yang pertama, bentangkan fabric di atas permukaan meja yang rata. Setuju? Bila you setuju, you boleh hafal lah. Bentangkan fabric di atas permukaan meja yang rata. Kalau sikit kedut pun, you tarik betul-betul biar dia rata. Baru susun atau pola. Boleh faham? So, peraturan pertama sangat senang. Hafal dalam otak. Kemudian, susun atau kepingan pola besar dahulu, diikuti dengan kepingan pola kecil. Kalau you lupa, dia terlalu panjang macam tu kan, you pendekkan susun atau kepingan pola besar diikuti dengan pola yang kecil. Okey, buat pendek pun boleh. Tapi kalau you mampu, you hafal yang inilah ayat yang lengkap. Boleh? So, semasa kita susun atau pola, make sure kita susun yang kepingan pola besar dulu, sebab kepingan pola besar itu biasa ialah fabric hadapan dan belakang. Yang mana satu blouse itu yang sangat penting bahagian itulah. Okey, yang bahagian pola kecil biasanya ialah lapik, dalam ataupun lengan. Itu boleh guna bahagian yang extra tu, yang tepi-tepi tu.
kita utamakan fabrik utama tu iaitu fabrik hadapan dan fabrik belakang dulu. Dapat kain ikut corak dia ke, ikut ira. Okey, dah siap baru kita susun fabrik pola untuk lapik macam tu. Boleh faham? So, ingat peraturan nombor 2. Kemudian kita tengok yang peraturan ketiga iaitu kena pasti dan patuhi arahan, maklumat dan label pola. Kena pasti dan patuhi arahan, maklumat dan label pola. Maksudnya kita susun ikut tanda pola itu, arahan tanda pola itu. Okey, mana yang kena sandar, mana yang kena ikut ira lurus, mana yang ada lisu. Okey, kita semua siap ikut arahan dulu. Okey, kemudian soalan seterusnya dia suka tanya, apakah cara memintakan tanda pola ke fabrik? Maksudnya tanda pola terutamanya lisu ke garis pemadan tu kan dia pada kertas pola, mesti dipindahkan ke fabrik. Selepas kita dah gunting, dia kena pindah ke fabrik supaya kita tahulah mana tempat yang kita nak jahit lisu, mana tempat yang kita nak jahit mesin, cantumkan klaimnya. So, ini caranya. Masih ingat? Yes, kita boleh guna teknik menggunakan kapur tukang jahit ataupun kita guna pasangan set ini iaitu roda surai bersama dengan kertas karbon tukang jahit. Boleh? Hari tu you guna mana satu? Yes, hari tu you guna yang bawah, roda surai dan kertas karbon tukang jahit. Tapi apabila dia kurang jelas, kamu guna kapur tukang jahit. Betul? Okey, ingatkan dua cara ini. Okey, soalan seterusnya mungkin akan tanya juga tentang peraturan mengunting fabrik. Yang ini pun basic lah. Seorang belajar SRT, kamu kena hafal. Okey, sama juga dia ada 7 ke macam tu. Kita hanya hafal 3 utama. Okey, yang pertama masih sama dengan yang atas, iaitu pastikan fabrik di atas permukaan yang rata. Kalau you nak tulis ayat dia sama dengan atas pun boleh. Bentangkan fabrik di atas permukaan meja yang rata pun boleh. Dua-dua tu sama ertinya. Maksudnya kain mesti di permukaan yang rata lah. Kemudian guna gunting fabrik yang tajam. Boleh? Guna gunting fabrik yang tajam. Gunting fabrik. Bukan gunting kertas. Gunting fabrik. Kemudian yang tajam itu kata kuncinya. Kalau tumpul susah, nanti dia terlebih 1 inci, terkurang 1 inci. Itu susah pula. You punya ukuran sudah lari. Okey, kemudian satu lagi peraturan iaitu jangan angkat fabrik semasa mengunting fabrik. Jangan angkat fabrik semasa mengunting fabrik. Atau you nak tulis letak tangan di atas pola semasa mengunting. Yes, salah satu tangan mesti tekan juga. Okey, kita elak, kita tak boleh angkat sebab bila you angkat, you siap gunting, dia akan lari 1 cm ke 2 cm gitu. Okey, kemudian satu lagi ialah guntinglah ikut gerakan sekata. Gunting fabrik ikut gerakan sekata. Okey, itu maksudnya ikut irama zip macam tu. Okey, so tak apalah, you hafal 3 pun sudah. Sangat bagus. Kalau you mampu, you tengok buku teks, hafal lagi. Okey, seterusnya kita tengok proses. Masa exam mungkin dia suruh kamu susun atau proses jahitan atau suruh you isi tempat kosong. So saya nak kamu ingat, tak kira kamu jahit blouse ataupun rompi, proses pertama ialah menjahit lisu pemadan dahulu. Dan masa exam mungkin dia akan tanya apa langkah-langkah menjahit lisu pemadan. So cikgu tulis kat sini, kamu cuba salin. Okey, anda boleh stop video, salin dulu lah baru sambung lagi. So, lisu pemadan nak jahit, first, masih ingat tak masa exam? Masa you jahit kerja projek tu, masih ingat tak? You mesti lukis diamond shape tu, iaitu kedudukan lisu pemadan dulu. Okey, di kertas pola, kemudian you pindah, pergi ke fabrik. So, masa you pindah ke fabrik, sebenarnya kamu sedang tandakan kedudukan lisu. Okey, so ingat, first step, mesti tandakan kedudukan lisu. You kena tahu mana satu tempat yang nak jahit lisu. Kemudian, kamu tengok gambar ini. Lipat. Okey, kamu lipat kain tersebut, fabrik tersebut, ikut corak lisu tersebut, yang mana diamond shape tu, garisan tengah-tengah itu, ialah garisan lipatan. So, you lipat dulu. Okey, jadi you tulis ayat macam ni. Temukan sebelah luar fabrik dan semat. Bila you temukan, sebenarnya kamu ikut garisan lisu pemadan yang tengah-tengah tu, yang lurus tu, you temukan dan lipat 2,
baru you nak mula jahit. So, bila you nak mula jahit, ingat ikut cara ini macam ni. Cikgu dah tunjukkan dalam gambar. Mula jahit mesin di garis pinggang ke satu hujung tirus. Mula jahit mesin di garis pinggang ke satu hujung tirus. Boleh? Kemudian tindihkan macam ni. Nampak tak dalam gambar? Tindihkan mata jahitan awal di garis pinggang, kemudian jahit ke hujung tirus satu lagi. Kalau you lupa, kamu tulis ulangkan proses yang sama di satu hujung lagi. Okey, janji dia dah nampak tak dalam gambar? Yang warna merah dengan warna kuning ini dah siaplah jahit lisu. Okey, kemudian susupkan hujung benang. Dua-dua hujung mesti susup. Masih ingat masa kita buat, kita akan masukkan jarum, kemudian kita undur balik, kita pakai kepala jarum tu kita undur balik. Itu nama dia susup. Susupkan semua hujung benang. Dan last kali, kamu kena tekan lisu menghala ke tengah pakaian. Kita biasa ada dua lisu. Kita iron menghadap antara satu sama lain. Kita mengiron, kita seterika hadap antara satu sama lain. Okey, so itu caranya dan saya harap masa isi tempat kosong, kamu boleh ingat kembali gambar ini. Saya tahu nak buat ayat tu memang panjang, nak hafal ayat panjang kan, you hafal gambar ini. So, daripada gambar ini, kamu boleh bina ayat sendirilah. Boleh? Kalau you boleh hafal ayat yang penuh, itu terror lah. Bagus. Kalau betul-betul tak boleh, at least you boleh melalui gambar ni buat ayat sendiri. Yang logik akal. Okey, kemudian kita tengok selain lisu. Okay, kita akan jahit lapik. Iaitu garis leher lah, berbentuk U ke V ke. Kita akan jahit lapik di situ. Lapik ialah tambahan fabrik yang berlainan corak atau bentuknya. So, kita jahit lapik dahulu, iaitu garis leher. Kemudian, kita baru cantum klaim bahagian rusuk sana, iaitu klaim belah kangkung. Okey, klaim belah kangkung. Okey, untuk siapa yang jahit blouse, dia mesti, di sini ada bagi tahu kamu sikit tentang langkah-langkah jahit klaim belah kangkung sebab sentiasa keluar masa exam. So, hafal dulu. Minta maaf hafal dulu. Yes, klaim belah kangkung, jahitan langkahnya ialah temukan sebelah luar fabrik. Temukan sebelah luar fabrik. Jadi, yang sebelah dalam tu hadap kita. Okey. Kemudian, padankan garisan pemadat. Maksudnya, make sure dia punya garisan putus-putus tu dia betul, tepat. Okey, kemudian sematkan dengan peniti. Jarum peniti lah. So, kita pinkan. Baru kita jahit mesin pada garis pemadat. Maksudnya, ikut garis putus-putus tu, jahitkan. Sama ada jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Boleh faham? Ini senang saja. Okey, guna logik akal, fikir balik dia punya proses masa you jahit dahulu. So, anda boleh buat ayat logik akal. Okey, dan orang faham. Kalau boleh, you hafal ayat yang penuh inilah. Okey, kemudian sudah 3 proses jahitan kan? Okey, nombor 4 bagi yang blouse ialah jahit lengan padanan rata. Manakala sesiapa yang jahit rompi tu, kamu akan skip proses ini sebab rompi tak ada lengan. Okey, tapi rompi ada bahagian, okey, belah pelapik itu. Dia akan jahit belah pelapik. Okey, dan last kali mesti jahit kelepek. Okey, mesti jahit kelepek lah, iaitu penyudah tepi. Lipat ke atas. Okey, kemudian last kali baru jahit kancing, iaitu butang lah pada rompi. Boleh faham? So, untuk yang rompi, you ada pelapik dan juga butang. Manakala untuk yang blouse itu, okey, dia ada lengan yang proses jahitan yang tambahan untuknya. Okey, so sekaligus cikgu dah siap buat penerangan. Harap yang nota ini boleh membantu anda. Okey, sebagai nota rujukan bila you nak jawab soalan peperiksaan.